أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sampai ni. Dan Qudrah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Hari ni kita dapat bermuzakarah. InsyaAllah kita teruskan dengan pengajian muzakarah kita hari ni. Kitab yang pertama ialah kitab Miftahul Murid fil Ilmil Tauhid. Ini kitab akidah. Ini kitab akidah. Nipis je kitab dia. Nipis je. Tak tebal, nipis saja. Warna biru lagi. Ini kita dah masuk sifat Qudrah. Kitab ni dia kitab ringkas lah. Ringkas je kitab dia. Boleh mula Dan Qudrah. Betul situ? Wadaniyah dah habis Betul Wadaniyah dah habis. Tengok tanda. Ada tanda tak? Mustahil Wadaniyah dah masuk. Wadaniyah ni dia ada 3 pengertian kan? Dah cerita dah 3 pengertian Wadaniyah tu. Saya tak masuk. Sepada zat, sepada sifat, sepada af'al. Ulang balik Wadaniyah tak apa. Ulang balik Wadaniyah. Nak ulang balik Wadaniyah. Ada permintaan nak ulang balik sifat Wadaniyah. Jadi kita kembalilah. Kembali semula. Dekat atas tu muka surat 3 dan Wadaniyah. Tak apa kita ulang-ulang, tak apa. Memang pengajian ni dia kena ulang barulah melekat dekat dekat apa? Dekat hati kita, dekat akal kita. Baru kita ingat. Kalau tak ingat. Jadi kita ulanglah kembali, ulang sikit bab Wadaniyah. Dan kepada yang menonton pagi ni, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita hari ni, pagi ni, dan meredai majlis kita ni. Dan insyaAllah kalau senang-senang yang menonton ni, bolehlah share serta komen. Kita nak komen juga, pasal kita nak tahu suara jelas ke tak jelas, dengar ke tak dengar. Takut tak dengar. Takut yang menonton secara live ni, FB ni tak dengar, tu nak kena komen.
barulah boleh tahu dengar ke tak dengar, ataupun nak tanya soalan, kemuskilan, insya-Allah boleh tanya dekat ruang komen. Dan juga boleh share atau tag rakan-rakan sahabat-sahabat, supaya kita ni nak apa? Nak menyampaikan kebaikan. Nak menyampaikan kebaikan dan berkongsi manfaat yang baik kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak buang masa lagi, kita terus pada pengajian kitab kita muzakarah hari ini. Dan wadaniyah. Wadaniyah artinya esa. Tu wadaniyah artinya esa. Wadaniyah ni artinya esa ataupun tunggal. Tunggal pun ya, esa pun ya. Satu pun ya juga. So pun ya juga. Se pun ya juga. Jadi wadaniyah ni, esa bagi wadaniyah ni atau wadaniyah itu sendiri terbahagi kepada 3 makna. Apa dia? Esa pada zatnya Allah Ta'ala, yang pertama. Dan yang kedua apa dia? Esa pada sifatnya Allah Ta'ala, itu yang kedua. Dan yang ketiganya apa dia? Esa pada af'alnya Allah Ta'ala. Tu. Dalam kitab Miftahul ni dia ringkas je lah. Dia sampai situ je dia bagi tahu. Sepada zat, sepada sifat, sepada af'al. Sampai situ je dia bagi tahu. Tapi kalau di dalam kitab yang lain, contohnya kitab Faridatul Faraid, dia ada hurai lagi. Hurai sepada zat tu macam mana, esa pada sifat tu macam mana, esa pada af'al tu macam mana. Apa makna dia? Sepada zat makna apa? Esa pada sifat makna apa? Esa pada af'al atau perbuatan tu makna apa? Dekat sini tak tulis lah. Tapi kita bagi tahu sikit lah. Bagi tahu sikit. Di dalam sifat wadaniyah ni, dia ada menceritakan pasal kam. Kam mutasil atau kam mufasil. Jadi kalau tak pernah biasa dengar, memang kita rasa macam apa tu kam mufasil, apa kam mutasil. Jadi secara ringkas kita tak nak cerita kam mutasil ke kam mufasil, tak mau cerita tu. Buat pening kepala. Yang tu tak hafal kod Arab pun tak apa, tu kod Arab. Kod Arab. Kam tu berbilang. Dia kod Arab. Jadi dia apa, kalau kita rasa susah, kita tak payah cerita pasal tu. Sebab kita nak ambil yang senang-senang je, nak untuk jadi akidah ni kan. Kita bukan nak yang payah-payah, nanti susah, nanti kita nak mikirkan dia. Lagipun dalam kitab ni dia tak cerita pun pasal kam-kam ni, kam mufasil ke kam mutasil ke, tak cerita. Dia sekadar cerita bagi tahu wadaniyah itu artinya sepada zat, sepada sifat, sepada af'al atau perbuatan. Tu saja. Jadi kita nak tambah sikit. Tanpa kita nak bercerita pasal kam ni, kam mutasil ke kam mufasil ke, kan? Kita nak cerita apa dia esa pada zat. Esa pada zat ni dia ada 2 makna. Ada dua makna. Apa makna yang pertama? Ingat. Makna yang pertama ingat. Dia ingat. Apa makna yang pertama esa pada zat? Zat Allah Ta'ala tu tak apa? Tak berbilang, tak berjuzuk. Bercerai tanggal. Tak bercerai tanggal. Tu apa? Tak bercerai, tak bercerai-cerai. Tu sepada zat. Zat Allah Ta'ala tu tak berkapuh. Tak ber apa? Berjuzuk-juzuk. Kalau kita ni berjuzuk-juzuk. Macam mana berjuzuk-juzuk? Berbahagian-bahagian. Bahagian kepala, bahagian tangan, bahagian badan, bahagian kaki. Tu berjuzuk-juzuk, berlapis-lapis kita ni. Kalau kita ni berlapis-lapis, umpamanya kulit. Lepas ada kulit, dalam sikit apa? Isi. Lepas isi apa? Ada urat lagi.
Lepas tu apa ada apa lagi? Ada tulang lagi. Kan? Tulang putih. Lepas tu ada yang kata tulang hitam lagi. Mana tulang hitam? Kat dalam tulang putih kan? Tu. Jadi kita ni berlapis-lapis. Allah Ta'ala bukan macam tu zatnya. Bukan berlapis-lapis. Bukan berjuzuk-juzuk. Bukan berbahagian-bahagian. Allah Ta'ala tu tak berkapuh-kapuh. Nampak? Tu sepada zat. Makna yang pertama sepada zat. Tak berjuzuk, tak berbilang. Semua tak. Bukan macam kita ni. Kita ni berbilang-bilang kita ni. Zat makhluk ni berbilang-bilang, banyaknya. Lepas tu berjuzuk-juzuk pula, berbahagian-bahagian pula, berlapis-lapis pula. Nampak? Zat Allah Ta'ala tu tak. Jadi dia esa pada zat. Makna yang pertama, tak berjuzuk-juzuk, tak berbilang-bilang, tak berlapis-lapis. Jadi tak berbilang, tak berjuzuk ni dia tunggal lah. Tu dipanggil esa tu tunggal. Dia tunggal. Allah Ta'ala tu tunggal. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bagi zat, esa pada zat, makna yang kedua apa? Makna yang kedua ialah ingat. Makna yang kedua. Makna yang kedua ialah zat Allah Ta'ala tu tak serupa dengan zat yang baharu ataupun zat makhluk. Tu makna yang kedua. Makna esa pada zat. Makna yang kedua ialah zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat makhluk. Tak sama. Walaupun Allah Ta'ala itu zat, kita pun zat juga. Kita pun zat juga. Tapi zat Allah Ta'ala itu zat yang qadim. Kita ni zat yang baharu. Berbeza kat situ. Zat qadim dengan zat baharu beza. Kan? Apa perbezaan salah satunya? Minta satu je. Dia ada banyak perbezaan dia, tapi minta satu je. Ada mula, ada akhir. Zat kita ni ada mula, ada permulaan zat kita ni. Zat Allah Ta'ala tak ada permulaan. Nampak? Tu salah satunya. Minta satu lagi? Boleh? Minta satu lagi. Zat kita ni apa? Zat kita ni berketul. Iaitu ketulan yang mengambil ruang lapang. Allah Ta'ala bukan ketulan. Allah Ta'ala tak berketul, tak berjirim, tak berjisim. Dan zat Allah tak mengambil ruang lapang. Kita yang mengambil ruang lapang. Kita yang memenuhi ruang zat kita ni. Sebab tu kita bertempat. Sebab kita memenuhi ruang. Mana ada ruang kita boleh penuh. Jadi kita nak memenuhi ruang tu sekadar saiz zat kita, saiz jirim kita ni, saiz tubuh badan kita ni. Macam tu. Itu makna yang kedua. Makna esa pada zat yang kedua ialah zat Allah Ta'ala itu tak sama dengan zat yang baharu ataupun zat makhluk. Tu habis. Makna esa pada zat, esa pada zat tu. Nampak? Dekat sini dia tak kupas tu. Dia tak cerita tu. Dia cuma cerita ringkas saja. Ringkas dia cerita. Jadi tu dah habis. Esa pada zat. Jadi esa pada zat ni kita kena ingatlah ada dua makna. Jadi di dalam sifat wadaniyah ni sebenarnya wadaniyah ni dia ada yang dhaifnya ada 6 makna. Pendapat yang lemah ada 6 makna. Pendapat yang kuat, yang rajih ada 5 makna. Jadi mana yang ada khilaf tu? Yang ada khilaf tu dekat esa pada ingat yang ada khilaf. Esa pada af'al. Esa pada af'al yang ada khilaf. Ada yang cakap ulama kata ada 2 makna, ada yang kata satu makna je. Tak kisahlah satu ataupun 2 makna. Yang paling kurang kita kena tahu 5 makna. Wadaniyah ni ada 5 makna, 5 pengertian, iaitu 2 makna pada esa pada zat dan 2 lagi makna
esa pada sifat, dan satu makna esa pada af'al atau esa pada perbuatan. Jadi zat tadi kita dah habis. Kita dah bagi tahu dua makna pada zat, esa pada zat. Jadi apa pula dua makna esa pada sifat? Apa yang pertama? Cuba tengok pokok ada dobek ke kat kitab tu? Yang lepas-lepas, ingat ke tak ingat, ada dobek ke tak ada dobek? Esa pada sifat, makna yang pertama, apa dia? Sifat Allah tak serupa dengan sifat yang lain. Boleh juga tu, tapi itu sebenarnya makna yang kedua. Satu lagi makna apa? Tu betul lah makna yang tu. Tapi kita nak ikut susunan sikit lah. Susunan, tak ikut susunan pun tak apa, tak ada masalah. Jawab tadi apa? Sifat Allah Ta'ala tak serupa dengan sifat makhluk. Betul lah tu. Betul lah. Tapi kalau mengikut kitab, susunan dia, yang tu makna yang kedua. Makna yang pertama apa? Makna yang pertama, esa pada sifat ni, tak ada dua jenis, tak ada dua sifat pada satu jenis sifat, ataupun pada satu jenis sifat tu tak ada dua. Contohnya apa? Nak bagi contoh baru faham, kan? Pada satu jenis sifat tak ada dua sifat. Maksudnya apa? Maksudnya pada satu jenis sifat tu, contohnya kudrah. Jenis sifat kudrah, kata kudrah tu tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat, tak ada lima, tak ada banyak. Dia satu saja. Maknanya sifat Allah Ta'ala ni satu. Sifat Allah Ta'ala ni banyak. Bukan 1, 2, 3 je. Bukan 20 je sifat Allah Ta'ala ni. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni tak terkira banyaknya, tak terhitung banyaknya. Tapi apa? Tapi banyak sifat Allah Ta'ala tu tak terhitung. Sifat Allah Ta'ala tu cuma ada satu saja. Sifat Allah Ta'ala tu satu. Qudrah satu. Lagi iradah satu. Lagi ilmu satu. Hayat satu. Sama' satu. Basar satu. Kalam satu. Semua satu. Pada satu jenis sifat tu, setiap jenis sifat tu tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat, tak ada banyak. Cuma satu je. Itu makna esa pada sifat. Kita ambil yang senang je lah, simple macam tu je. Pasal kita bukan nak memeningkan kepala. Kita bukan mengaji atau belajar macam mana pelajar-pelajar pondok belajar. Kalau pelajar pondok ni, dia kena tahu apa tu kam mutasil, apa tu kam mufasil. Dia nak tahu tu kam mutasil apa, kam mufasil apa. Ada berapa kam dalam wadaniyah ni. Tu serupa juga, itu kod Arab. Itu kod Arab. Tapi disebabkan kita ni tak mengaji Arab kan, kita tak mengaji Arab. Jadi kita kod Melayu cukup. Cukup kod Melayu. Kalau nak tambah lebih tak apalah, belajarlah kod Arab tu. Kamu fasil ke, kamu tasil ke. Cuma takut bimbangnya pening kepala. Pening kepala. Nanti tergau-gau, apa tu kam, apa tu kam, apa mufasil, apa mutasil. Dah lupa, dah tak ingat. Jadi susah. Jadi kita ambil makna kod Melayu cukup. Tadi makna yang pertama, sepada sifat tu apa? Sepada sifat. Tak ada, pada satu jenis sifat tu tak ada dua sifat, tak ada tiga sifat, tak ada empat sifat, tak ada banyak sifat pada satu jenis tu. Contoh pada kudrah Allah Ta'ala tu tak ada dua, tak ada tiga, hanya satu saja. Begitu juga iradat, begitu juga ilmu, begitu juga hayat, sama', basar, kalam, dan seterusnya lah. Tu maksudnya. Jadi makna yang kedua pula, makna kedua pula, esa pada sifat ni apa dia? Tadilah yang bagi tahu tadi. Tak ada sifat, sifat Allah Ta'ala tu tak serupa dengan sifat makhluk. Jadi sifat makhluk ni tak serupa dengan sifat Allah. Sifat makhluk lain, sifat Allah lain. Sifat Allah ni dia qadim, sifat makhluk ni dia baharu.
Baharu tu dia ada permulaan. Dulu tak ada, sekarang ada. Tu masuk baharu. Tu masuk baharu, didahului oleh tiada, iaitu dulu tak ada. Dulu mana kita ada? Betul tak? Dulu tak ada. Sekarang baru ada. Bila lahir baru ada dekat bumi ni, dekat dunia ni. Tapi Allah Ta'ala bukan begitu. Zatnya, sifatnya bukan macam tu. Jadi makna yang kedua, sepada sifat tu ialah sifat Allah tu tak serupa dengan sifat makhluk. Tu. Dua sifat. Dua makna pada esa pada sifat. Jadi ada berapa dah makna? Ada 4 dah. Wadaniyah ni kita dah bagi 4 makna dia. Dah bagi 4 dah. Yang pertama tadi apa? Esa pada zat ada 2 makna. Jadi tadi lepas tu esa pada sifat ada 2 makna. Jadi semua 4. Tinggal lagi satu lagi. Apa dia? Esa pada af'al. Jadi apa esa pada af'al ni? Makna esa pada af'al. Apa dia? Esa pada af'al ni makna dia, maksudnya yang kita ambil yang mutamad lah, yang rojeh. Sebab esa pada af'al ni dia ada khilaf. Ada yang mengatakan 2 makna. Satu makna mutamad, satu makna ada dhaif dia. Dan yang rojehnya, yang kita nak pakai yang rojeh lah, yang kuat lah, yang mutamad tu, esa pada af'al ni ada satu makna. Cukup lah, cukup. Satu makna cukup. Af'al ni atau perbuatan ni, esa pada perbuatan ni kita ambil satu makna je. Apa dia? Tak ada perbuatan yang lain melainkan perbuatan Allah. Hanya ada perbuatan Allah aja. Yang lain tak ada perbuatan. Makhluk tak ada perbuatan. Itulah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tiada perbuatan lain melainkan perbuatan Allah. Tak ada perbuatan. Orang lain tak ada perbuatan melainkan yang ada perbuatan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kenal pula, nak tahu pula perbuatan Allah ni macam mana. Kita kata perbuatan Allah kan. Macam mana perbuatan Allah ni? Apa yang dimaknakan, yang dimaksudkan dengan perbuatan Allah? Jadi perbuatan Allah ni apa makna? Apa dia? Iaitu mengadakan dan meniadakan. Tu perbuatan Allah, mengadakan. Perbuatan Allah ni mengadakan dan meniadakan. Tu perbuatan Allah. Jadi perbuatan makhluk ni tak panggil mengada dan meniada. Perbuatan makhluk ni tak panggil pula mengadakan dan meniadakan. Habis perbuatan ni makhluk ni apa? Tu perbuatan makhluk ni apa dia? Perbuatan makhluk ni dinisbahkan kepada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar saja perbuatan makhluk ni. Dia tak sampai tahap mengadakan. Jadi kita ni hanya usaha dan ikhtiar. Dan yang mengadakan, yang menjadikan ialah Allah Ta'ala. Yang menjadikan usaha kita, ikhtiar kita menjadi nyata ialah Allah Ta'ala dengan izin Allah. Tu dia perbuatan Allah. Beza dengan perbuatan makhluk. Jadi perbuatan makhluk ni tidak dibangsakan kepada mengadakan, tapi hanya dibangsakan kepada usaha dan ikhtiar. Habis. Simple. Habis 5 makna bagi esa. 2 pada esa, 2 makna pada esa pada zat, 2 makna esa pada sifat, 1 makna esa pada perbuatan, iaitu af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah. Habis itu je esa. Wadaniyah tu je lah. Itu je cerita wadaniyah. Cuma dia panjang sikit lah tu kan. Yang lain semua satu makna je. Contoh wujud satu makna je kan. Yang lebih sikit qiyamu binafsi ada 2 makna. Yang lebih lagi wadaniyah ada 5 makna. 5 pengertian. Wadaniyah ni dia panjang sikit. Habis dah wadaniyah.
Jadi sambunglah. Habis dah. Pengertian dah habis. Kita sambung. Lawannya wadaniyah itu. Lawannya wadaniyah itu berbilang-bilang pada zat dan pada sifatnya Allah Ta'ala dan pada perbuatannya Allah Ta'ala. Tu lawan bagi sifat wadaniyah. Jadi wadaniyah tu ada 5 makna. Itu 5 makna pengertian lah. Pengertian yang dihalusi. Kalau wadaniyah tu dia terbahagi pada 3 makna. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Lepas tu esa pada zat tu ada 2 makna, esa pada sifat ada 2 makna, dan esa pada af'al tu ada 2 makna. Jadi lawan dia tu berbilang-bilang lah. Berbilang-bilang pada zat, berbilang-bilang pada sifat, berbilang-bilang juga kepada af'al. Itu lawan dia, sifat mustahil. Jadi sifat mustahil itulah yang ada pada kita. Sifat wajib tu ada pada Allah. Sifat mustahil itulah wajib pada kita. Nampak? Sifat wajib tu wajib pada Allah. Sifat mustahil tu wajib pada kita. Semua sifat mustahil tu ada pada kita. Nampak? Jadi sifat mustahil tu tak ada pada Allah. Jadi itu makna lawan bagi sifat wadaniyah. Berbilang pada zat, berbilang pada sifat, berbilang pada perbuatan Allah Ta'ala. Sambung. Mustahil berbilang itu hanya mustahil berbilang itu. Pengarang kata berbilang-bilang itu mustahil atas Allah Ta'ala. Hanya wajib esa selama-lamanya. Hanya wajib bagi Allah Ta'ala tu esa selama-lamanya esa. Jadi berbilang-bilang tu mustahil bagi Allah. Jadi nak menyabitkan tu, nak mengatakan berbilang-bilang itu mustahil bagi Allah dan wajib esa Allah Ta'ala itu selama-lamanya, apa bukti dia, apa hujah dia, apa dalil dia? Tu yang kita mengaji sifat 20 ni ada dalil. Sebab apa? Sebab nak menyabitkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang wajib, dan menafikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mustahil. Tu nak kena ada dalil. Nak sabit Allah Ta'ala itu bersifat dengan wadaniyah, macam mana? Nak menafikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan berbilang-bilang, macam mana? Nampak? Jadi pengarang kata apa? Adapun tanda esa Allah Ta'ala itu, tanda esa, bukti yang mana Allah Ta'ala tu esa, atau hujah yang mengatakan Allah Ta'ala tu esa, apa dia? Sekalian makhluk ini. Maknanya apa? Alam ni lah. Alam inilah yang menunjukkan, yang membuktikan, menjadi dalil, menjadi hujah bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wadaniyah. Tak? Boleh faham? Jadi alam ni lah yang menjadi bukti menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan wadaniyah. Nampak? Jadi macam mana persoalan dia, macam mana kita mendapati dalil yang mengatakan alam ini menunjukkan Allah Ta'ala tu bersifat wadaniyah? Macam mana cara nak dapat tu? Jawapan tu. Jawapan kata yang mengatakan sekalian makhluk ni ataupun alam ini yang menunjukkan, membuktikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan wadaniyah. Macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu? Ini dalam kitab tulis lah. Dalam kitab tulis terang-terang dah dikata tanda esa Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini atau alam ini. Dah tulis. Nampak?
Kalau kita pakai yang macam ni, kita kata, orang tanya mana tahu, kan? Alam ini menjadi bukti Allah Ta'ala bersifat dengan wadaniyah. Mana kau tahu, mana hang tahu, mana demo tahu, kan? Jadi kita kata, dalam kitab kan tulis, Tok Guru kan dah bagi tahu, ulama kan dah cakap. Jadi itu apa nama tu? Taklid. Tu namanya iman taklid. Akidah yang ikut-ikut, iman yang ikut-ikut. Ikut-ikut macam mana? Ikut cakap kitab lah, ikut cakap orang, ikut cakap Tok Guru, ikut cakap ulama. Tu namanya iman taklid. Dan dalam perbahasan ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni, iman taklid ni dia ada khilaf. Berat sikit ni. Berat ni. Ni perbahasan ulama. Jadi khilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan, umpamanya Syekh Sanusi atau Ibnu Arabi mengatakan iman taklid ni, iman orang yang ikut-ikut ni, orang yang berakidah ikut-ikut, ikut cakap kitab, ikut cakap ulama, ikut cakap Tok Guru, ikut cakap Quran, ikut cakap hadis. Ada ulama kata, ada orang yang macam ni, iman dia macam ni, iman taklid ni, hukum dia kafir. Wa na'udzubillah. Nampak? Berat hukum dia. Hukum dia kafir. Tapi hukum ulama yang menghukum kafir ni, dia apa? Dia pendapat yang dhaif. Walaupun dhaif, tapi dia menggerunkan kita. Menakutkan kita. Walaupun dhaif, kan? Pasal dia ulama. Ibnu Arabi ni, Imam Sanusi ni, dia ulama tauhid, ulama usuluddin, ulama akidah. Dia bukan calon-calon orang. Dia menghukumkan siapa yang imannya taklid, maka hukum dia kafir, bukan orang Islam. Tu yang berat tu dalam bab akidah ni, itu yang beratnya. Kalau tak tahu dalil, maksudnya orang taklid ni dia tak tahu dalil. Dia pakai ikut je. Orang kata ada Allah, dia kata ada Allah. Kitab kata ada Allah, walaupun dia kata dalam Quran bagi tahu ada Allah. Jadi tu yang bahayanya. Jadi ada pendapat yang lain, pendapat yang lebih muktamad, yang rojihnya. Apa dia? Pendapat yang lain, ulama yang lain mengatakan, kebanyakan ulama kata tak kafir. Senang sikit kita dengar kan, tak kafir. Tapi ulama tu kata, kebanyakan ulama ni pendapat muktamad ni, kaul yang rojih ni mengatakan walaupun tak kafir tapi berdosa sepanjang masa. Berdosa sepanjang masa. Sebab apa? Sebab meninggalkan belajar. Tak belajar macam mana nak dapatkan dalil. Tu sebab dia berdosa tu. Jadi orang yang tak belajar akidah ni, dia duduk dalam dosa. Orang yang tak belajar mengenal Allah ni, belajar akidah ni, belajar tauhid ni, dia duduk dalam dosa setiap detik, setiap saat, selagi dia tak belajar akidah. Kalau belajar akidah, Allah Ta'ala maafkan. Macam tu. Jadi itu dua pendapat khilaf ulama. Jadi ada Tok Guru ngajar macam mana nak buat ni, kan? Dua pendapat. Satu mengatakan dosa besar, dosa juga. Tak kafir, dosa juga. Satu lagi kata kafir terus. Jadi macam mana nak ikut yang mana? Khilaf ulama nak ikut yang mana? Kita ada khilaf. Kalau dalam bab fiqah, kan? Kalau ada bab fiqah, pengajian fiqah, kalau ada khilaf, kan, umpamanya khilaf Imam Nawawi dan Ibnu Ramli, boleh ikut salah satu. Nak ikut Imam Nawawi boleh. Nak ikut kalau Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Kalau Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, dia zaman yang sama tu. Kalau nak ikut Syekh Ibnu Hajar,
maka kita boleh ikut Syekh Ibn Hajar. Tak perlu ikut Syekh Ramli. Macam tu kita boleh pilih. Ataupun kita nak ikut Imam Nawawi, tak nak ikut Imam Rafi'i, kita boleh ikut Imam Nawawi. Kita boleh pilih khilaf. Kita boleh pilih. Kalau dalam fiqh ni kita boleh pilih, kan, tak ada masalah. Tak kira lah bab apa pun. Contoh apa? Contoh bab batal air semayang. Sentuh di antara lelaki dan dan perempuan. Jadi dekat situ ada khilaf mazhab. Walaupun dalam pendapat dhaif Imam Syafi'i pun ada. Kan, pendapat dhaif. Jadi kita nak cerita kat sini, nak cerita khilaf lah. Ada mazhab mengatakan tak batal. Mazhab kita kalau bersentuh batal. Tapi kalau tak batal, tengok pula keadaan yang macam mana. Tu kita dalam bab fiqh lah. Kalau nak cerita sini panjang lebar pula. Jadi kita boleh pilih, kan, nak ikut yang mana, pendapat yang mana, asalkan kita mahir dalam mazhab tersebut. Itu antara mazhab lah. Kalau kita mahir, kita boleh ikut lah. Kalau kita tak mahir, jangan ikut. Ikut mazhab kita. Nampak? Ataupun dalam mazhab kita ada yang mengatakan pendapat dhaif tu kalau sentuh laki perempuan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau pendapat dhaif sentuh laki perempuan tak batal. Ada juga pendapat dhaif tapi mengikut keadaan. Contoh keadaan darurat. Darurat masa bila? Masa kita pergi buat haji umpamanya. Ketika itu darurat. Jadi boleh menggunakan pendapat dhaif di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita boleh pilih. Pendapat muktamad kata batal, sentuh je batal. Tapi ada pendapat yang dhaif yang mengatakan dalam mazhab Imam Syafi'i kalau sentuh tak batal, sentuh lagi perempuan tak batal. Tapi tengok keadaan dia. Keadaan dia tu macam mana? Kalau darurat umpama mengerjakan haji, orang ramai kan, mengerjakan haji tu orang ramai. Jadi di situ dimaafkan. Kita boleh guna pendapat dhaif, tak payah taklid lah. Tak payah taklid mazhab mazhab Imam Hanafi, tak payah. Kita guna mazhab kita juga tapi ambil kaul yang dhaif, pendapat yang dhaif. Itu dalam mazhab, dalam bab fiqh. Tapi balik kepada dalam khilaf akidah tadi mengenai iman taklid tadi, yang pendapat muktamad mengatakan apa dia? Siapa yang tak belajar akidah ni, siapa yang tak tahu dalil di dalam sifat 20 ni, dia berdosa besar. Dia berdosa sepanjang masa selagi dia tak belajar. Nampak? Tu dia. Itu pendapat muktamad. Pendapat yang dhaif pula mengatakan barang siapa yang tak tahu dalil dalam pengajian akidah tauhid ni, dalam sifat 20 ni, maka dia dihukumkan kafir. Nampak? Jadi kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang mana? Dalam kekhilafan ulama ni. Nak pilih pendapat nombor 1, dosa besar. Nak pilih pendapat yang lemah, yang dhaif, yang nombor 2 ni, kafir pula. Jadi macam mana? Jadi nak tak nak, Tok Guru kata kena keluar daripada khilaf ulama. Dalam bab akidah ni kena keluar. Tak boleh kita pilih salah satu, tak boleh. Kita kena keluar. Keluar daripada kedua-dua khilaf ulama ni. Macam mana nak keluar? Cara dia belajar akidah. Tu cara dia je. Cara dia, penyelesaian dia, belajar bab akidah, belajar bab akidah, belajar sifat 20 sampai khatam, sampai faham, sampai reti, sampai boleh kita buat dalil sendiri. Lama-lama insya-Allah kita dapat. Lama-lama kita dapat. Nampak? Tu serba sedikit lah. Serba sedikit. Jadi habis dalil sampai wadaniyah dah, habis lah. Masuk bab baru pula, tajuk baru, sifat qudrah. Ada soalan? Ada soalan?
Ada soalan boleh tanya. Oh, dah pandai. Dah pandai, tak ada soalan tu. Bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat buat amal. Dapat buat amal. Habis dah. Jadi tu habis bab wadaniyah. Jadi macam mana? Dah bagi tahu dah macam mana dapat dalil alam ini tu. Macam mana boleh dapat dalil alam ini tu, macam mana boleh dapat? Orang tanya, mana tahu? Alam ini menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan wadaniyah. Apa nak tanya? Apa nak cakap? Dah saksi. Dah saksi. Kemudian? Yelah, dah saksikan habis. Mesti ada yang menjadikan. Sekarang nak sabitkan Allah Ta'ala bersifat wadaniyah. Tak ada perbuatan lain selain daripada perbuatan Allah. Kalau nak kita ni kena susun ayat sikit lah. Kita kena fikir sikit biar kepala otak ni berpusing sikit kan. Kita fikir macam mana nak dalil dia. Ulama ajar macam ni. Ulama ajar, kalau Allah Ta'ala itu tak bersifat dengan wadaniyah, kan, tak bersifat dengan wadaniyah, iaitu bersifat dengan berbilang-bilang. Bersifat dengan berbilang-bilang. Allah Ta'ala tu bersifat dengan bilang-bilang. Apa jadi? Apa jadi kalau Allah Ta'ala bersifat dengan berbilang-bilang? Maka mustahilah alam ini ada. Kenapa tak boleh ada? Kalau Allah Ta'ala bersifat berbilang-bilang, macam mana nak ada? Contoh, Allah ni ada berbilang-bilang. Allah ada 2, ada 3, ada 4. Tak payah ambil banyak lah, ada 2 lah kata. Kata Tuhan ni ada 2 berbilang-bilang. Kata Tuhan ni ada 2 berbilang-bilang. Allah Ta'ala ni ada 2. Katakan kalau ni cerita kalau. Sebab apa nak cerita kalau? Sebab kita nak datangkan hujah. Kita nak datangkan dalil. Kita nak dapatkan dalil, nak sabitkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan wadaniyah. Jadi kalau nak dapatkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan wadaniyah, kita datangkan kalau. Kita datangkan dulu kalau. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat berbilang-bilang, iaitu ada dua Tuhan, kata ada Tuhan. Bagus. Idahawan Farani pandai. Dia cakap huru hara. Kalau ada 2 Tuhan, huru hara. Pandai. Ini mesti pernah belajar ni. Mesti pernah belajar ni. Jadi kalau ada 2 Tuhan, kan, apa jadi? 2 Tuhan, huru hara lah dia jadi ni. Sebab apa huru hara? Sebab tak jadilah alam ni. Sebab apa? Sebab satu Tuhan, dia nak jadikan langit. Tiba satu lagi kata, tak ada. Aku nak jadikan langit. Engkau tak payah buat. Macam mana? Jadi huru-hara lah. Huru-hara. Idahawan Farani ni kata huru-hara. Tak jadilah alam ni. Seorang tu nak buat tanah, nak buat bumi. Yang ni kata aku nak buat bumi, kau jangan buat. Bergaduh pula. Nampak? Bila nak jadi bumi, bila nak jadi alam ni, kalau duk bergaduh. Duk bergaduh bila nak jadi. Jadi tak jadilah alam ni. Maka tak jadilah alam ni kalau ada 2 Tuhan. Tapi alam ni masalahnya dah jadi. Mana tahu dah jadi? Dah kita saksikan sekarang ni. Kita dah saksikan sekarang ni, dah musyahadah sekarang ni, alam ni dah terjadi. Bukan terjadi, dah dijadikan. Betul tak? Alam ni dah jadi. Maka bila alam ni dah jadi, maka sahlah. Ada Tuhan yang menjadikan alam ni, dia tu bukan berbilang-bilang. Maka dia tu esa. Sebab dia boleh jadikan alam ni. Sebab tadi kalau kita kata, kalau ada Tuhan, mesti tak jadi alam ni. Sebab apa? Sebab duduk bergaduh je. Yang satu nak buat langit, yang satu nak buat bumi, yang ni nak buat langit. Dia kata, tak payah, aku nak buat langit, engkau jangan buat. Hang jangan duk pandai-pandai no, dia tak. Hang jangan duk pandai-pandai, aku nak buat bumi, hang nak pi buat pula. Duk bergaduh pula Tuhan tu. Jadi tak jadilah. Maka sahlah Allah Ta'ala tu bersifat dengan wadaniyah. Sebab dah jadi alam ni.
Alam ni dah jadi. Jadi alam ni dah jadi, itulah menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat wadaniyah. Sebab kita kata tadi, kalau ada dua maka dia bergaduh. Ada pula dia kata, tak bergaduh lah. Ada dua tak bergaduh lah. Siapa kata bergaduh? Ada dua Tuhan tak bergaduh, dia kata. Sebab apa? Sebab dia kerjasama. Dia bekerja sama. Dia kata Tuhan, ada dua Tuhan, ada tiga Tuhan, dia bekerja sama. Ada bapa Tuhan, mak Tuhan, anak Tuhan, dia bekerja sama buat alam ni. Apa nak cerita? Apa nak cakap? Apa nak cakap? Ada tiga Tuhan, dia bekerja sama nak jadikan alam ni. Dia kata tak huru-hara lah. Mana ada huru-hara? Dia bekerja sama. Apa yang penting? Kerja sama. Nampak? Walaupun kerja sama, boleh komen. Ada yang boleh komen. Kalau kerja sama, macam mana? Tuhan-Tuhan tu bekerja sama. Lemah lah. Lemah. Lemah pula dia jawab. Pandai tu. Jadi kalau yang mana menonton ni boleh komen. Boleh komen. Apa jadi kalau bekerja sama? Yang kat sini jawab lemah. Yang tengah ada kat sini jawab lemah. Jadi betul lah, lemah juga. Kalau dia kerja sama, lemah. Menunjukkan dia tu lemah. Sebab apa? Sebab dia perlukan bantuan orang lain. Jadi bila perlukan bantuan orang lain, dia tak Tuhan lah, tak powerful lah, tak Power Ranger lah. Macam kita. Macam Power Ranger, dia kena ada bantuan kawan-kawan 5 orang Power Ranger baru boleh kalahkan orang. Nampak? Kalau seorang-seorang tak boleh. Jadi dia apa? Dia tak kuat lah, maksudnya dia lemah. Dia ada sifat lemah. Bila ada sifat lemah, walaupun dia kuat, tapi bila ada sifat lemah, maka dia tu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan zat yang wajib wujud ni, dia takkan ada dua sifat yang berlawanan pada satu zat. Tu dia. Nampak? Zat Tuhan ni dia tak boleh ada dua sifat yang berlawanan. Bila ada dua sifat yang berlawanan, contohnya kuat, dia ada lemah, maka dia bukan Tuhan. Nampak? Kita tolak secara hujah macam tu. Kalau orang kata kerjasama boleh, Tuhan banyak boleh, dewa sana, dewa sini, dewa bumi, dewa langit, kan? Macam-macam dewa. Dia dewa-dewa tu mungkin dia punya Tuhan lah. Sebab dia sembah benda tu kan. Tak kisahlah dia cakap apa pun. Tapi bila kerjasama pun tak jadi alam ni, kan? Sebab dia saling memerlukan, tolong menolong. Jadi dia lemah. Bila lemah, mustahil nak jadi alam ni. Maka alam ni dah jadi. Kita dengan musyahadah kita, dengan penyaksian kita, alam ni dah jadi. Maka sabitlah Allah Ta'ala itu esa, iaitu tunggal. Macam tu. Nampak? Tu hujah dia. Itu baru datang akidah yang tulen, akidah yang sebenar, akidah yang yakin. Sebab kita boleh keluarkan hujah. Hujah ni tak semesti kita kena bercakap, kan? Tak semesti kena pandai bercakap baru dikirakan hujah. Bukan. Asalkan kita faham dalam hati kita, dalam hati kita kejap yakin bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan wadaniyah, dengan dalil yang kita ada, yang kita faham sendiri. Faham? Sebab dalil ni bukannya susah. Alam ini je, semua sifat 20 tu, 20 sifat tu, kan, kita borong semua sekali. Dalil dia alam ini. Cuma alam ini tu macam mana kita dapat? Macam mana kita dapat jawab alam ini menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud, dengan kidam, dengan bakok, sampailah kaunuhu mutakaliman. Macam mana? Kalau kita kata kitab tulis, Tok Guru cakap, ulama cakap, dalam Quran, dalam hadis, itu namanya masih taklid. Jadi macam mana? Jadi kita kenalah ikut jalan yang ulama buat. Ulama dah ajar kita macam mana nak berhujah, cuma kita ambil, kita jalankan sendiri. Ulama dah buat jalan. Tauhid ni ulama dah buat jalan dah. Ulama dah buat tol dah. Dah buat lebuh raya dah. Jadi kita jalan je. Ambil ilmu tu kita jalankan sendiri.
Kita jalankan. Maksudnya jalankan tu kita fikirkanlah dalil tu. Dalil tu kita fikirkan, renungkan. Renungkan. Jadi sampai tu je lah. Nanti kita sambung insya-Allah sifat qudrah. Wallahu alam. Kita baca sikit kitab apa? Masalah muwafiq masbuk. Masalah muwafiq masbuk ni pun memang masalah jugalah muwafiq masbuk ni. Siapa tak tahu muwafiq masbuk ni, dia macam mana nak semayang berjemaah ni. Kalau tak faham muwafiq apa, masbuk apa. Kadang-kadang masbuk ni ramai orang tahu. Yang tak ramai orang tahunya muwafiq. Muwafiq orang tak tahu. Ramai tak tahu. Kalau belajar, kalau tak belajar tak tahu. Yang masbuk ni ramai yang tahu. Jadi sampai mana? Muwafiq masbuk ni muka surat 11. Hukum orang muwafiq. Hukum orang muwafiq. InsyaAllah sikit lagi. Kita mula pun lewat tadi pukul 10 dekat 10.10. Kita mula dekat 10.10 tadi. Ini baru berapa? Dah nak balik. Oh, masak nasi belum kan? Ini puasa kan? Tak puasa kan? Tak puasa boleh masak nasi kan? Boleh tumpang sekaki. Jadi hukum orang muwafiq. Jadi kalau nak sembahyang berjemaah, wajib tahu apa itu muwafiq. Kalau tak tahu, tak sah sembahyang. Senang cerita. Pasal apa? Pasal dia tak tahu dia ni muwafiq ke masbuk. Sebab muwafiq masbuk ni boleh terjadi pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat kita boleh jadi. Walaupun kita dah ikut imam daripada takbir pertama, takbir masuk semayang tu kita ikut dah. Imam takbir, kita takbir dah. Imam takbir semayang, mula-mula takbir tu Allahu Akbar, kita pun ikut dah Allahu Akbar. Walaupun sungguh begitu, kan? Sungguh pun begitu, kita ni masih lagi boleh menjadi makmum yang masbuk. Dia tengok keadaan. Sebab tu kena reti. Bukan orang masbuk ni dia datang lambat, dia masuk lambat semayang. Bukan tu saja. Orang yang ikut mula-mula daripada imam tu, daripada takbir pertama pun boleh jadi masbuk. Tengok keadaan dia macam mana. Kena tengok keadaan. Sebab tu kena belajar. Muwafiq tu macam mana, masbuk tu macam mana, kan? Jadi muwafiq masbuk ni pendek kata boleh terjadi pada tiap-tiap rakaat kita. Jadi hukum orang yang muwafiq. Apa hukum orang yang muwafiq? Sayu gia. Sayu gia ke apa tu? Sebagaimana dijelaskan di atas bahawa orang yang muwafiq itu ialah makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri qiyam imamnya. Tu. Muwafiq tu ialah makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri imamnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada masa. Makmum tu ada masa ketika imam berdirinya untuk dia membaca Al-Fatihah dari mula Bismillah sampai habis Ad-Dhalin. Tu muwafiq. Dia ada masa untuk membaca Al-Fatihah dari mula Bismillah sampai habis Ad-Dhalin tu ketika imam berdiri. Dia ada masa tu. Yang penting dia ada masa. Ada masa sempat untuk membaca walaupun dia tak baca. Itu maksud muwafiq. Itu maksud ringkaslah. Sebab takrif muwafiq kita dah baca sebelum ni. Betul? Ingat takrif muwafiq, ingat? Kena ingatlah. Kena ingat muwafiq tu macam mana. Sebab nanti kita nak dihukumkan diri kita ni ketika kita ikut imam, kan, kita semayang belakang imam, kita nak menghukumkan diri kita, aku ni muwafiq ke masbuk? Tu yang kita nak kena tahu, muwafiq ke masbuk.
Muafiq macam mana? Apa makna muafiq? Masbuk macam mana? Apa makna masbuk? Sebab kita nak hukum diri kita, bukan nak hukum orang. Orang yang sebelah kita tak tahu. Kan? Kita yang nak kita tahu diri kita. Sama ada kita muafiq atau masbuk. Tu yang kita nak hukum. Kalau muafiq, kalau kita ni hukum kita muafiq, maka ketika kita semayang tu dia ada kaedah bagi orang muafiq. Kalau kita ni masbuk, dia ada kaedah untuk menjalankan sebagai orang masbuk. Sebab orang masbuk dengan muafiq ni dia tak sama cara semayang dia. Cara semayang tu samalah, ada rukuk sujud tu semua sama, tapi tempo dia, ketinggalan dia dengan imam. Umpamanya muafiq ni dia boleh tertinggal 3 rukun yang panjang daripada imam. Jangan lebih 3 rukun yang panjang, itu muafiq. Kalau masbuk ni dia boleh tertinggal 2 rukun yang panjang dan campur yang pendek. Nampak? Rukun panjang, rukun pendek. Jadi kena tahu rukun panjang macam mana, rukun pendek macam mana. Masbuk ni 2 rukun saja. Kalau muafiq 3 rukun, dia boleh tertinggal daripada imam. Masbuk 2 rukun, dia boleh tertinggal daripada imam. Kalau lebih 3 rukun, maka batal semayang dia. Begitu juga muafiq. Kalau masuk rukun yang keempat, imam dah masuk rukun keempat, dia tak laksanakan keadaan dia tu, kan, supaya dia tu tak tertinggal lebih daripada 3 rukun daripada imam, maka batal solat dia. Itu yang bahaya. Kalau kita tak tahu kita ni muafiq ke masbuk, tiba kita ketika itu masbuk, kita hukum kita muafiq, macam mana? Sebab kita tak tahu, maka tak sah lah semayang kita, batal lah semayang kita. Itu kan bahaya kalau kita tak belajar. Betul? Betul ke betul? Betul lah. Tu habis. Jadi sebagaimana dijelaskan di atas bahawa orang yang muafiq itu ialah makmum yang sempat. Nampak? Dia kata makmum yang sempat. Maksudnya ada masa berjemaah dengan imam semasa berdirinya qiyam imamnya tu. Dia tu ada masa untuk baca Fatihah. Dan kesempatan berjemaah dengan imam itu hendaklah mempunyai sekadar masa, nampak? Mempunyai sekadar masa yang membolehkan beliau makmum itu membaca surah Al-Fatihah hingga selesai dengan bacaan orang ramai. Tidak terlalu cepat, bacaan orang ramai itu tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat. Maksudnya masa tu sederhana. Lebih kurang berapa? Lebih kurang dalam 7 saat. 7 saat. Baca Fatihah 7 saat. 7 minit. 1 minit. Baca Fatihah ni kalau ikut uruf orang ramai, kalau ikut kebanyakan orang ramai, lebih kurang 20 saat. Dia tak terlalu laju, tak terlalu lambat. 20 saat. 20 saat. Ada guru lain kata 30 saat. Ada guru kata 20 saat, ada guru kata 30 saat. Ada tu guru lain kata 30 saat, ada tu guru lain kata ada 20 saat. Jadi kita ambil 20 saat. Jangan ambil lama-lama sangat. 20 saat. 20 saat tu dia dalam maksudnya ketika imam berdiri, dia ada 20 saat untuk menyelesaikan Fatihah dia. Sama ada dia baca atau tidak ketika dia ada masa 20 saat tu. Faham? Faham ke? Faham. Faham ke faham? Kalau faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, kena jelas lagi supaya bagi faham. Sebab kita nak buat amal. Contoh dia, kita bagi contoh. Contoh dia, kita semayang, imam angkat takbir, Allahu Akbar. Mula semayang kan, kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, betul? Kita pun baca doa iftitah. Imam tak baca surah, tak baca Fatihah lagi, dia baca doa iftitah. Jadi ketika imam baca doa iftitah tu, kita dah masuk semayang.
Kemudian imam baca Al-Fatihah sampai habis. Okey. Jadi daripada mula kita masuk semayang, ketika imam baca, contoh baca doa iftitah, kan, kita dah masuk semayang, imam baca doa iftitah. Dan sehinggalah dia baca Al-Fatihah habis baca Fatihah. Maka dalam masa tu ada berapa panjang masa? Ada berapa lama? 20 saat. Lebih 20 saat, betul? Iftitah dah berapa saat dah baca? Kan? Doa iftitah dah berapa panjang? Katalah iftitah tu, iftitah lagi panjang pada Fatihah ke pendek? Panjang. Panjang sikit. Iftitah panjang sikit. Kalau dia kata panjang sikit, katalah kita ambil 25 saat. 30 saat. Katalah 30 saat. Nanti kena ukur. Baca iftitah kena ukur. Baru tahu. Kan? Kalau tak ukur tak tahu. Katalah dia baca iftitah tu. Iftitah tu dia baca 25 saat. Kan? Makna ketika iftitah, imam baca iftitah tu, kita pun baca iftitah, maksudnya kita dah ada 25 saat masa tu. Belum campur Fatihah lagi. Kan? Masa 25 saat itulah yang dikatakan kita ada sempat masa. Sempat ada masa untuk baca Fatihah. Walaupun kita tak baca. Tapi kita dah ada masa tu. Masa 25 saat tu dah cukup bagi kita untuk baca Fatihah. Tapi kita tak baca Fatihah lagi. Sebab kita baca doa iftitah. Begitu juga imam tengah baca doa iftitah. Imam dah habis baca doa iftitah. Lepas tu imam baca Al-Fatihah. Kita tak baca Fatihah lagi. Mana kat situ sudah lebih masa 20 saat, 30 saat dah lebih. Kan? Dah lebih masa dah. Maksudnya dah lebih masa tu kita dah ada masa, sebenarnya sudah ada masa untuk baca Al-Fatihah. Cuma kita tak baca Fatihah lagi sebab kita duk dengar imam baca Fatihah. Jadi kita dah ada masa sebenarnya. Masa untuk baca Fatihah tu kita dah ada. Terima kasih kepada Mariani Musa. Kerana sedang menonton sekarang ni. Kita dah ada masa. Kan? Dan yang tengah menonton ni jangan lupa share. Kita nak dakwah. Niat nak dakwah, nak sampaikan kebaikan. Tu yang nak buat. Kan? Ini dah zaman COVID ni. Zaman wabak ni kita nak dakwah pakai apa? Pakai internet ni, pakai online. Dan nak dakwah dekat masjid surau dah tak ada. Kan? Nak ceramah sana, nak maulid sini, nak apa lagi? Hari tu apa? Isyak Mi'raj dah tak boleh buat. Kan? Okey, sambung. Nak menceloteh lagi. Jadi kita dah ada masa tu. Cuma kita tak baca lagi. Kita tak baca Fatihah sebab kita dengar imam baca Fatihah. Tapi yang sebenarnya kita sudah ada masa tu, kita dah ada untuk baca Fatihah. Cuma kita tak baca. Jadi masa itulah yang dikira. Kita ada masa ke tak ada masa? Ketika imam berdiri tu, tak kira lah kita baca ke tak. Bila kita ada masa untuk baca Fatihah, masa tu cukup 20 saat untuk kita baca Fatihah, tetapi kita tak baca. Walaupun kita tak baca Al-Fatihah tu, maka hukumnya diri kita ni sebagai orang muafiq. Nampak? Sebab orang muafiq tu dia ada masa, atau dia sempat ada masa untuk membaca Fatihah daripada bismillah mula sampai habis ad-dallin ketika imam berdiri, walaupun dia tak baca Al-Fatihah tu. Makmum tu tak baca Fatihah. Jelas ke jelas? Kalau jelas, ambil, fikir, hadamkan dalam perut, letak dalam hati. Supaya ingat. Nanti duduk dalam sembahyang jemaah ni boleh hukum. Aku ni muafiq. Bila muafiq, kita tak ada masalah untuk tertinggal 3 rukun. Kelebihan dia tinggal 3 rukun tak ada masalah. Masbuk tadi 2 rukun. Kalau kita ini masbuk, tiba kita hukum kita muafiq. Masbuk 2 rukun je, batal lah sembahyang kita. Tu bahayanya bila kita silap hukum diri kita, muafiq atau masbuk. Ni baru cerita muafiq ni, masbuk belum masuk lagi.
Nampak? Tu masalah yang kita nak selesaikan. Ngaji baru tahu, tak ngaji tak tahu. Selama ni semayang hentam keromok je lah. Hentam je semayang, ikut orang. Tu semayang ni tak boleh ikut-ikut. Semayang ni kena belajar, kena bertalaki dengan ulama', dengan tok guru. Kalau boleh cari tok guru tempat masing-masing. Bukan tengok cara live je. Kena cari guru belajar. Jadi itu muafiq. Ada soalan nak tanya? Pasal nak tahu kita boleh dapat faham ke tak faham. Sikit je lagi masa. Itu muafiq. Okey, dah faham situ Jadi kita sambung. Hukum bagi orang muafiq dimaafkan kepadanya. Nampak? Hukum bagi orang muafiq. Ni nak tahu ni, nak hukumkan diri ni, nak kena tahu diri ni. Diri ni macam mana, muafiq ke masbuk? Kalau masbuk macam mana cara dia? Muafiq macam mana cara dia? Apa hukum dia? Jadi hukum bagi orang muafiq dimaafkan. Dimaaf kepadanya orang muafiq itu tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang muafiq ni, makmum yang muafiq ni, taraf dia muafiq, hukum dia muafiq, dia boleh tertinggal 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Sambung sikit lagi. Tidak termasuk rukun-rukun yang pendek. Tak termasuk rukun pendek. 3 rukun yang boleh ditinggalkan oleh imam tu, atau tertinggal daripada imam 3 rukun tu yang panjang tu, tak termasuk rukun yang pendek. Rukun pendek tak masuk, tak kira. Nanti kita jelaskan lagi macam mana. Kita baca dulu. Rukun-rukun yang panjang itu seperti rukuk. Rukun panjang, rukuk dan sujud 2. Manakala rukun yang pendek seperti i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Tu rukun yang pendek. I'tidal dan duduk antara 2 sujud. Jadi i'tidal dan duduk antara 2 sujud ni tak dikira. Tak termasuk di dalam 3 rukun yang panjang yang boleh kita tertinggal daripada imam. Faham ke faham? Faham ke faham? Kita bagi contoh. Rukun panjang kita dah tahu. Apa dia? Rukuk dan sujud. Okey, contoh imam takbir rukuk. Allahu Akbar, imam rukuk. Kita masih baca Fatihah. Sebab kita kena habiskan Fatihah. Sebab apa kena habiskan Fatihah? Sebab kita orang yang muafiq. Kita makmum yang muafiq. Makmum muafiq ni dia ada masa untuk baca Fatihah ketika imam berdiri, walaupun dia tak baca. Jadi wajib untuk dia baca Al-Fatihah bagi makmum muafiq ni daripada mula hingga habis. Dia kena habiskan Fatihah dia. Bila dia baca bismillah mesti habis sampai ad-dhalin. Itu bagi orang muafiq, dia wajib habiskan bismillah. Sebab itulah dia diizinkan, dia dimaafkan untuk tertinggal 3 rukun daripada imam. Sebab tu dia boleh tertinggal 3 rukun. Sebab dia nak kena habiskan Fatihah dia. Tapi jaga-jaga jangan lebih 3 rukun. Okey, kita bagi contoh cara kita praktikalkan. Imam dah rukuk, Allahu Akbar, imam rukuk. Rukuk pertama lah, rukuk tak ada tu. Rukuk, sujud yang dua. Rukun pertama, imam rukuk, Allahu Akbar. Kita muafiq kan? Kita muafiq. Kita belum habis baca Fatihah lagi ni. Imam sebab apa imam rukuk? Sebab imam dah laju sikit. Kita ni terkiar-kiar kan? Tak kisahlah terkiar-kiar ke, ataupun kita macam mana ke, kita baca lambat ke kan? Janji tadi kita dah ada masa untuk baca Fatihah, jadi kita baca. Tiba imam dah rukuk. Jadi kita muafiq ni kita kena habiskan Fatihah kita. Habis kita bacalah. Jangan rukuk. Orang muafiq ni imam rukuk, dia tak boleh rukuk, batal solat dia.
tak sah nanti. Kena tahu. Dia masbuk lain. Kita cerita muafiq dulu. Jadi imam rukuk, dia tengah baca. Sebab dia tahu diri dia muafiq. Dia baca Fatihah. Okey, baca Fatihah. Imam rukuk. Mana bila imam rukuk, makna satu rukun dah tertinggal. Betul tak? Satu rukun, imam rukuk. Imam bangun. Sami Allahu liman hamdah. Masuk i'tidal, rukun yang kedua. Kira tak i'tidal ni? Tak kira. Sebab apa? Sebab dia rukun pendek. Jadi tak kira. I'tidal tak kira. Jadi baru satu rukun tertinggal. Jadi imam sujud, Allahu Akbar. Kita tak baca habis lagi. Fatihah kita tak baca habis lagi. Tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Kita muafiq. Jadi kita kena habiskan Fatihah. Bertenang. Jadi walaupun imam dah sujud, kita bertenang. Kita baca terus. Habiskan. Sebab kita dah tahu, aku ni muafiq. Aku kena habiskan juga Fatihah aku. Kita baca terus. Jadi imam dah sujud. Sujud tu rukun panjang ke pendek? Rukun panjang. Jadi dah berapa rukun dah tertinggal? Maka dua rukun. Tadi rukuk satu. I'tidal tak kira. Sujud dua rukun. Dua rukun dah. Jadi dia bangkit. Imam bangkit duduk antara dua sujud. Imam bangkit duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ni rukun panjang ke pendek? Rukun pendek. Makna tak kira juga. Kita belum habis baca lagi ni. Imam dah duduk antara dua sujud. Kita duduk baca lagi. Iyyaka na'budu. Punya khusyuknya kita baca tu kan. Tak apa. Baca terus. Habiskan Fatihah tu. Jadi imam duduk antara dua sujud. Kita tengok, imam dah duduk antara dua sujud. Kita bertenang. Jangan gopoh-gapah. Teruskan baca Fatihah. Kan? Sebab apa? Sebab ada lagi satu rukun. Kita tadi baru dua rukun. Duduk antara dua sujud ni tak kira. Tak masuk dalam rukun panjang. Jadi imam pun sujud yang kedua. Allahu Akbar. Dah masuk tiga. Kita tak habis baca lagi ni. Bertenang. Bertenang. Habiskan baca. Cepat sikit. Jangan berlagu sangat. Sebab apa? Sebab dah masuk rukun ketiga. Masa ni kena hati-hati sikit. Bila imam dah masuk rukun ketiga, jangan dia sampai bangkit masuk rukun yang keempat. Sebab itulah muafiq ni dikatakan dia dimaafkan tertinggal 3 rukun. 3 rukun je boleh tertinggal. Jangan masuk 4. Masuk 4 batal solat. Masuk rukun yang keempat, imam masuk rukun keempat, batal solat kita kalau kita tak rukuk lagi. Jadi kita cepatkan, habiskan Fatihah. Habiskan Fatihah, imam duduk sujud kedua kan, kita pun terus rukuk. Imam bangun, Allahu Akbar. Okey, kita teruskan. Kejau imam. Jangan lambat-lambat. Tak boleh lambat-lambat juga, kena kejau. Jangan sampai terlebih 3 rukun kita tertinggal. Kena kejau imam. Jadi masa baca Fatihah tu janganlah lambat sangat kan. Mentang-mentang boleh tinggal 3 rukun, kita baca lambat, tenang. Nanti nak kejau nanti, semput nanti. Jadi baca. Tapi keadaannya macam tu. Itu yang paling lambat lah. Jadi macam tu. Bila imam masuk, katakan imam masuk rukun yang keempat, imam bangun Sami Allah pula, Allahu Akbar, nak berdiri tegak kan. Daripada sujud kedua nak berdiri tegak. Jadi kita ketika itu, kalau kita dah habis Fatihah terus rukuk, kemudian kejau imam. Katalah kita tak habis Fatihah, tak habis lagi. Pasal apa? Pasal duduk khusyuk sangat baca. Khusyuk. Lagu bayati lah, lagu apalah semua masuk kan. Tak sedar imam dah nak masuk rukun keempat. Tiba kita tengok imam nak masuk rukun keempat. Okey? Nak masuk. Betul? Nak masuk. Jadi apa nak buat? Apa nak buat? Jadi nak buatnya apa? Kita kenalah niat mufarakah. Niat mufarakah lah, apa lagi? Kalau tak, batal solat kita. Niat mufarakah. Itu jalan yang selamat sikit. Jalan. Tapi rugilah kita. Pasal apa ruginya? Sebab kita tak dapat fadilat berjemaah. Bila kita mufarakah daripada jemaah, maka kita tak dapat fadilat jemaah. Kita tak dapat pahala berjemaah tu.
sebab kita dah mufarakah. Nampak? Jadi kita kena hati-hatilah. Jangan sampai terlebih 3 rukun. Tertinggal 3 rukun, lebih 3 rukun jangan. Sebab muafiq dimaafkan tertinggal sebanyak 3 rukun yang panjang. Nampak? Habis kat tu. Jadi dah tahu mana rukun pendek, mana rukun panjang. Jadi boleh kira sendiri. Kita dah tahu dah muafiq macam mana. Jadi boleh hukum sendiri. Kita ni muafiq ke masbuk. Nanti kita cerita pasal masbuk pula. Muafiq pun tak habis lagi ni. Banyak ni muafiq ni. Masalah nanti dia bagi masalah pula. Bagus juga kitab ni. Ada masalah dia. Masalah yang pertama macam mana, masalah kedua macam mana. Jadi sampai tu je dulu. Nanti kita sambung. Juga dikendaki ketinggalan 3 rukun yang panjang itu tidak termasuk dan dikira duduk istirahah, iaitu duduk sebentar selepas sujud kedua sebelum bangkit. Itu pun tak masuk. InsyaAllah kita berhenti kat situ. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'alim fit tawil was salihin. Allahumma taqabbal tawbati ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, redhakanlah majlis kami ini ya Allah. Berkatilah majlis muzakarah kami ini ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah pahala daripada majlis kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau hadiahkan juga ya Allah pahala yang sama kepada arwah-arwah kedua bapa kami, datuk nenek kami sekian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Terima kasih yang menonton. Kita jumpa lain masa, lain waktu ketika yang baik datang.